Tumpuan negeri di bawah bayu mengenai isu kesihatan mental yang perlu dipandang serius. Anisia Dowles akan perincikan. Teruskan, Anne. Baik, Syahih. Berdasarkan kajian Mobiliti Kesihatan Kebangsaan Malaysia 2017, 2 daripada 5 remaja mengalami keresahan. 1 daripada 5 remaja pula mengalami kemurungan manakala 1 daripada 10 remaja mengalami stres. Dan pada 2022 pula turut direkodkan terdapat remaja yang menghadapi masalah ini melakukan cubaan bunuh diri. Bimbang situasi itu menjadi lebih serius, masyarakat diminta memainkan peranan dan tanggungjawab bersama untuk mencegah berlakunya krisis kesihatan mental, terutama dalam kalangan remaja dan mengelak wujudnya stigma. Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Maria Sulaiman berkata, pelbagai usaha dilaksana untuk mengurangkan stigma terhadap masalah kesihatan mental. Antaranya penubuhan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan dan bantuan hotline untuk kaunseling. KKM turut melancarkan program MySafe iaitu Malaysia Suicide Awareness Voice of Hope iaitu usaha tepat untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan aktiviti pencegahan tingkah laku bunuh diri. Demikian ucapannya ketika penutupan Karnival Let's Talk Minda Sihat di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Dr. Nirmal Kaur. Karnival berkonsepkan pendidikan kesihatan secara interaktif ini disertai 130 ahli kelab doktor muda membabitkan 13 buah sekolah menengah dari Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar dan Tuaran. Usahawan di negeri ini perlu aktif bergerak ke arah digitalisasi dan automasi demi pembangunan perniagaan yang lebih berdaya maju. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Rosita Muhammad berharap belanjawan 2024 yang turut merangkumi peruntukan RM44 bilion kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berupaya mengangkat budaya kerja lebih bersifat pendigitalan. Sabah perlu lebih ke hadapan menghasilkan produktiviti dan hasil kerja selari dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Bajet banyak diperuntukkan untuk pendigitalan misalnya, otomasi, penggunaan komputeran. Begitu juga dengan online dan segala macam. So kalau kita tak mau berubah, kita masih ditakut lama, jangan salahkan bajet ini kita tak dapat. Sebab pada saya Sabah ini harus ke terhadapan. Sebab itu nanti bajet pembangunan itu dari segi infrastruktur, ICT kepada usahawan harus dititikberatkan. Profesor Madya Dr. Rosita juga berharap pihak PMKS dan PKS memanfaatkan inisiatif dalam Belanjawan 2024 untuk mengembangkan perniagaan dan membuka peluang pekerjaan lebih besar terutamanya kepada golongan muda. Subsidi tiket penerbangan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT Fly Siswa yang diteruskan dalam Belanjawan 2024 memberi kelegaan kepada pelajar IPT dari Semenanjung dan Sarawak yang melanjutkan pengajian di negeri ini. Beberapa pelajar IPT awam yang ditemui RTM di ibu negeri nyata gembira kerana subsidi sebanyak RM300 itu mampu meringankan beban mereka. Saya rasa memang sangat-sangat membantu dan meringankan beban pelajar-pelajar yang terutamanya daripada Semenanjung. Sebab RM300 ni fly siswa, jumlah yang banyak sebenarnya. Sebab kemungkinan boleh menampung separuh ataupun sepenuhnya pesawat daripada pulang alik daripada Sabah ke KLIA. Fly Siswa ini memberi satu inisiatif yang sangat membantu bagi pelajar yang berada di luar daripada Sabah, sama ada di Semenanjung atau Sarawak lah. Saya merupakan seorang pelajar Sarawak dan telah mendapat Fly Siswa pada bulan yang lepas. Memang banyaklah membantu student lah dalam student yang belajar jauh dari negeri sendiri. Saya sangat setuju ia perlu diteruskan untuk membantu student yang lebih ramai untuk kemasukan 2024 nanti. Bantuan Fly Siswa yang diperkenalkan kerajaan dengan kerjasama syarikat-syarikat penerbangan memberi manfaat kepada hampir 60,000 orang pelajar daripada keluarga B40. Seramai 140 kanak-kanak istimewa dan anak yatim beserta pengiring diraikan dalam majlis jamuan teh sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Sandakan.
Dalam majlis ini, Tun Juhar turut menyampaikan bantuan kewangan RM1,000 kepada 11 institusi kebajikan. Antara penerima, Program Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Indah Jaya, PPDK Gum-Gum, PPDK Sinar Wawasan Kinabatangan, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI SMK Muhibah, PPKI SK Muhibah dan PPKI SK Bukit Garam Kinabatangan. Tun Juhar turut berkenan menyampaikan bantuan daripada Konsulat Cina dan Yayasan Nur Jauhar bernilai RM10,000 untuk kelengkapan pusat sumber sekolah terpilih di Sabah. Majlis diserikan dengan persembahan tarian dan nyanyian pelajar sekolah rendah dari sekitar Sandakan, Lahad Datu dan Beluran. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib. Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Keningau 2023 menarik perhatian ramai apabila pertandingan kawat kaki yang dianjurkan dimenangi kontingen Sekolah Henry Gani SHG Keningau. Kejayaan kontingen hasil bimbingan 4 orang jurulatih itu sedikit sebanyak membuka mata masyarakat mengenai kebolehan penghuni institusi pemulihan tersebut. Dulis Simon ada laporannya. SHG Keningau merupakan salah sebuah institusi pemulihan dikelolakan Jabatan Penjara Malaysia. Kemenangan kontingen kawal kaki SHG semasa MSSD Keningau baru-baru ini telah mendapat reaksi positif masyarakat selepas ia tular di media sosial. Rata-rata orang ramai termasuk Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dan warga pendidik sependapat para penghuni yang merupakan pesalah juvana juga mampu bersaing secara sihat dan menjadi insan berguna. Ini membuktikan bahawa murid-murid mempunyai potensi dan bakat dalam semua bidang dan dia seharusnya menjadi contoh kepada semua murid-murid di seluruh negeri Sabah. Tahniah kepada murid-murid Henry Gani Keningau. Kita tidak menyangka mereka telah menunjukkan satu sikap yang sangat positif sebenarnya. Jadi ini menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain untuk meningkatkan disiplin. Kalau kita tunjukkan disiplin yang baik, pasti mempersembahkan sesuatu yang lebih baik. Sampai viral guys, memang mantap. Lagi satu saya sangat terpaku menengok dorang punya ni keseragaman, disiplin dan sangat-sangat mantap. Jangan kita memandang apa kelakuan dorang, kita akan tengok apa yang dorang mau capai untuk masa depan. Kita memberikan satu sokongan dan dorongan yang kuat kepada pelajar-pelajar Henry ini yang telah memberi persembahan yang terbaik. Berbangga dengan pencapaian kontingen kawat kaki SHG Keningau, Timbalan Pengarahnya Johari Choktang berkata, kesungguhan mereka untuk menang membuktikan para penghuni boleh berubah jika diberi peluang dan didikan dengan disiplin tinggi. Kejayaan penghuni SHG Keningau ini adalah disebabkan oleh program pemulihan yang efektif yang dilaksanakan di Jabatan Penjara Malaysia itu sendiri. Di samping itu, disiplin yang ditunjukkan oleh penghuni-penghuni semasa latihan dengan latihan yang berterusan. Tidak heranlah kenapa penghuni ini mampu berjaya dan viral di seluruh Malaysia. Kontingen ini turut diberi penghormatan menyertai perarakan perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan di Ibu Negeri serta kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS kali ke-55 2023 di Keningau. Terima kasih kepada jurulatih kami, Kopral Mirul sama Sarjan Henry dan pajak kepada Tuan Justin, Timbalan Pengarah, Tuan Johari, pengarah kami, Tuan Joredi Sylvester. Terima kasih kepada pengarah kami. Kami tidak sangka-sangka, sebenarnya kami ini nakal tapi kami punya kelebihan yang kami dapat dalam sekolah Henry Gani ini. Dan kami bangga kepada pegawai-pegawai kami, mendidik kami untuk maju ke depan lagi. Kami harap kami dapat berubah dan terus maju ke depan lagi. Selain kejayaan dalam kawat kaki, SHG Keningau juga berjaya melahirkan atlet dengan memenangi pingat emas acara Muay Thai Sabah Games Sagah 2019 di Keningau sekaligus mewakili negeri ini ke pertandingan remaja kebangsaan di Johor dan Bukit Jalil pada tahun yang sama. Sekolah Henry Gani ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta 90 untuk menjaga pesalah di bawah umur 18 tahun. Duli Simon, Berita RTM.
Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa negara dalam Berita Wilayah. Teruskan bersama Sahi. Sahi? Terima kasih, Ann. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.